Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسير. رب تمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أما بعد. Jadi mulakan penyelia pasti Pak Nibung, Ustaz Zaki, datang pasal paksi, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi Jumaat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu segala hari. Penghulu segala hari. Maka kalaulah penghulu segala hari kita isikan daripada awal harinya, bermula pada malamnya, masuk siang harinya dengan penuh ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah ia, sebab di akhir zaman ini manusia berlumba-lumba mencari kekayaan material yang bukan ia tak penting, penting, semuanya penting, tetapi dalam masa yang sama di celah-celah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita mencari kekayaan. Bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu dengan kaya benda yang boleh ditengok dengan mata kepala, tetapi kaya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghina nafs, kayanya jiwa. Sebab itu manusia yang mengambil kesempatan dalam hidup dia, mana-mana masa yang terluang ataupun dia melabur masa untuk mendekatkan dia, dirinya dan hatinya kepada Allah, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat yang disebut penghulu segala hari ini, maka Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan usaha dia untuk mendekatkan diri dengan Allah. Bukan sekadar mendekatkan diri dengan Allah, malah berbisik-bisik memujuk rayu kepada Allah, meminta diampunkan segala dosa, minta dimurahkan rezeki, minta dilapangkan dada, tenang jiwa dan segala-galanya. Dan ingatlah bahasanya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Khazanah Allah yang begitu luas, lebih daripada seisi langit dan dunia ini, yang tak pernah habis-habis diminta oleh hamba-hambanya, bermula daripada mula manusia yang pertama Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir. Jangan lupa nak minta kepada Allah. Dari segi rezeki pun minta. Dapat sikit alhamdulillah, dapat banyak pun alhamdulillah. Redha dengan rezeki yang ada, berlapang dada dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mukadimah ringkas saya untuk pada pagi ini. Pada pagi ini ada yang dapat sujud sajadah, ada yang dapat salat subuh berjamaah, ada yang dapat berzikir menyebut maksurat, kalimah-kalimah, zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi dan petang. Ada yang sempat mengajar Quran. Semua itu adalah pulangan kita yang dari segi materialnya, pandangan dunia tidak ada apa-apa. Tak ada siapa mengajar Quran pagi tadi tengok saya dah sejadah dapat 50. Tak ada siapa lepas tu sejadah tadi tengok balik rumah tengok apa benda yang betul material, tak ada. Tetapi apa yang terkesan kepada jiwa kita, manusia
yang nak dekat dengan Allah, mentaati Allah dengan penuh keikhlasan, hasil keikhlasan yang dipersembahkan kepada Allah, aku beribadat, memperhambakan diri semata-mata kerana-Mu ya Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia apa? Sekurang-kurangnya. Pahala itu hak Allah, nak bagi tak bagi, tapi kita boleh minta. Yang kita kena minta, Allah Ta'ala terimalah amalan ku ya Allah. Yang tu kita dah sebut setiap kali lepas sembahyang dengan doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah ya Tuhanku, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Bila terimalah daripada kami, tak arti kok bahasa Arab, kok Melayu pun tak apa. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah daripada kami. Taqabbal minna salatana tammah, sembahyang kami tammah keseluruhannya. Maksudnya apa jenis sembahyang kita buat, minta Allah Ta'ala terima semua, walaupun dalam masa yang sama kita mengetahui bahawasanya sembahyang kita teramat banyak cacat dan celahnya. Kita minta lagi, waghfir lana dhunubana ammah, ampunkanlah dosa kami semua sekali. Pasal apa? Kita tak mau tinggal sikit pun daripada dosa yang kita buat daripada detik-detik hidup yang kita lalui. Yang pernah sekali saya bercakap di satu tempat lah tu majlis, jangan simpan dosa kecil atau besar. Cepat-cepat beristighfar kepada Allah supaya kita tidak menanggung beban. Maksud saya, apabila kita menyimpan dosa, dengan arti kata lain, kita tidak bertaubat kepada Allah cepat-cepat, kita tidak minta ampun kepada Allah cepat-cepat, seolah kita menyimpan besi karat dalam hati. Seolah macam tu. Kalau di luar tak apa lagi, saya sebut seolah menyimpan besi karat dalam hati. Besi karat, kalau paku karat duduk dalam tapak kaki, cukup sakit berdenyut, cukup sakit berdenyut. Dan ada hamba Allah yang mati kerana terpijak paku karat, sebab bisa berkarat teramat bisa, macam bisa ulat yang kita tak pernah rasa. Kalaulah manusia mengetahui bagaimana bisanya besi berkarat duduk dalam hati kita, organ di antara organ utama atas duduk dalam jantung kita, maka dia bukan makin hari makin bersih dicuci, tapi dia makin meredat, reput. Bukan setakat dia reput, dengan kita dia reput. Maksudnya apa? Maksudnya sepanjang mana kita simpan amalan yang buruk, yang berdosa, yang kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, sepanjang itulah dia memakan kita punya amalan kita, memakan perasaan kita, memakan emosi kita, fikiran kita. Tak ada mai idea yang bagus-bagus yang akan menolong kita, melainkan yang mari banyak hudu-hudu. Sebab apa? Kita menyimpan benda yang kotor. Sama juga lah kalau kita simpan makanan yang bersih, tidak akan ada hasil melainkan dapat kulat. Kalau boleh makan tak apa juga, kulat pun tak boleh makan nasi bersih ya. Bagi kucing pun, kucing sikit perut tak mau kucing ha? Itulah sedikit perumpamaan yang saya boleh nyatakan di sini, bahwasanya carilah bagaimana ruang kita nak melapangkan sebanyak masa mungkin, sama ada sibuk atau senang, supaya semakin hari umur kita bergerak, semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi zahirnya kita nampak ingat Allah perkara yang biasa, tetapi bagi mereka yang semakin umurnya meningkat, semakin kuat dia ingat Allah, itulah modal untuk kita berdepan dengan sakaratul maut, menghadapi ujian Allah yang paling sangat-sangat ditakuti oleh semua manusia. Kerana saat itulah serba kekurangan kita, tenaga tak ada, suara tak ada, keimanan Allahu Akbar Tuhan saja yang tahu. Nak baca Quran tak boleh dah, nak fikir apa semua payah, badan sakit, nak buat apa lagi dah ketika itu. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kalau kita accident, lagi cepat kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan darah banyak keluar. Kalau sempat diselamatkan, tahan darah tahan lagi. Tapi maknanya dekat-dekat sakaratul maut, pertarungan hebat kita yang sebelum ni kita kuat, boleh lidah menyebut Allah, boleh menyebut ayat kursi, tapi dalam keadaan kita sakaratul maut, segala-galanya kita bertemu dengan 3 bab penyuruh, syaitan iblis duk kacau kita. Maka pelaburan kita yang daripada muda ni lah, daripada sekarang ni lah, macam mana kita nak asah hati kita, asah lidah kita, supaya tak boleh sebut dengan lidah sampai hati kita tak boleh lekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah bila sampai ke tahap tu, Allahu Akbar, saya pun kalau boleh harap nak jadi betul lah. Akhir kalimah kita la ilaha illallah. Kita tak tahu kita ke mana, tapi usaha ke arah tu kita kena buat. Akhir kalimah la ilaha illallah, walaupun disebut dalam bab talqin mayit. Kita nak talqin ajak orang mati, orang aja mati lah. Orang nak mati. Talqin ajak orang nak mati tu sampai dinasihatkan oleh ulama, kalau tengok tersangat nazak, jangan dia suruh la ilaha illallah, jangan lagi dah panjang-panjang tu. Allah Allah Allah. Kita bagi dia dalam keadaan itu, sebaik-baiknya hak sebut tu mai daripada hati. Kita nak bantu dia, sebab yang sepaham saya tidak akan masuk ke hati melainkan daripada hati. Tidak akan masuk ke dalam hati melainkan daripada hati. Sebab itulah orang kata pada saya lah, orang kata hari guru baru lepas harap. Hak kecil-kecil pakai lah guru juga, cikgu juga lah. Ya. Siapa yang berkhidmat lillahi ta'ala, mendidik anak bangsa lillahi ta'ala, maka insya-Allah kesan dia teramat panjang dan keberkatannya ada. Tapi kalau siapa berkhidmat kerana berkira, bolehlah dapat takat mana dia cari. Saya dapat terang, dapat takat mana cari. Itu je. Sebab tu keberkatan ulama-ulama dulu mengajar malam mutalaah, bangun qiyamul lail, esok sampai ke ilmu, siang buat kerja berkebun cari, yang akhirnya dengan keikhlasan diberi, berpanjang-panjangan kitab yang ditulis orang boleh baca beratus tahun, amalannya orang boleh amal beratus-ratus tahun. Bila orang baca kitab dia rasa dekat dengan Allah, rasa sejuk hati, rasa tenang jiwa. Allahu Akbar. Tu dia. Samalah pak pun mak pun didik anak-anak lillahi ta'ala. Aku didik kerana nak ikhlas lillahi ta'ala, bukan kerana pasal esok besar dia jaga aku masa tua. Kan dia didik anak lillahi ta'ala ikhlas elok-elok, faham dia agama, faham syarak, insya-Allah kewajipan dia tu dia tahu. Tapi siapa didik anak-anak pasal apa 5A esok dapat sekolah seorang penuh. Pasal apa dapat seorang penuh esok dapat urusan baik, dapat urusan baik, kerja baik bila aku duit banyak. Janganlah macam tu, jangan. Dan jangan paksa anak, tapi beri galakan dan nasihat kepada anak supaya rajin belajar. Allahu Akbar. Rasa cukuplah mukadimah saya itu, untuk mukadimah lagi ya. Pada saya insya-Allah ya, kita sudah berada kali ikutnya akhir muka surat 19 dan 20. Itu dia. Betul tak? Kan? Hampir-hampir pada siri yang lepas. Berapa kali tak ada mai lah. Kan? Tu kena pergi mana? Tak apalah, di mana setiap lah. Mungkin tuan-tuan dan puan tak payah tahu setiap mana, memang Ustaz Zaki dah pergerakan saya. Alhamdulillah setakat ni pergerakan saya juga terlibat dengan majlis-majlis ilmu. Ya. Baik, pada muka surat 19 tu kan kita dah bincang sifat ta'alluq semua. Cumanya hak yang terakhir tu yang ditulis apa? Di sini ada 3 ta'alluq berkaitan dengan ta'alluq genggaman tu. Saya nak ulang sikitlah sebelum nak masuk kepada yang muka surat seterusnya. Maka disebut di sini tu 1, 2, 3 tu hampir dengan 1, 2, 3 yang di atas. Hampir. Hampir. Maknanya siapa yang ada kitab boleh tengok, hak yang pernah dengar cerita saya, huraian saya dulu boleh ingat balik. Kalau kita tengok baliklah, kan? Hak yang tanjizi hadis tu cerita apa? Ceritanya kalau saya ulang balik, ta'alluq meluluskan ketika baharu dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh tiada. Faham dah kan? Tak apa, hak berumai tak faham tanya, tak ada masalah, boleh kita cerita balik ya. Tetapi tak kat sini dia tidak ada perkalimah berkekalan. Cuma dia habaq mengadakan perkara mungkin yang sebelum itu tiada. Tapi dalam bab ta'alluq qabdah, genggaman, dia bincang selepas Allah Ta'ala bagi ada benda yang tiada, Allah Ta'ala mengekalkan dia ada sampai bila-bila. Tu yang dia kata qabdah tu. Bila lepas dia bagi ada, dia berkekalkan benda tu selagi mana ikut kehendak dia. Okey, lepas tu apa nak jadi? Pulang kepada dia. Tapi yang penting benda tu bila daripada tiada kepada ada,
dan dikekalkan. Dikekalkan itu yang dimaksud dengan ta'alluq qabdah, genggaman Allah. Maknanya Allah bebas nak bagi ada terus, nak bagi berhenti takat mana, itu hak Allah. Dalam kita punya perbincangan ta'alluq qabdah. Jadi hak nombor 2 pun macam tu jugalah. Ta'alluq genggaman dengan berkekalan wujudnya selepas tiada Adam. Kalau ikut hak nombor 1, sebelum adanya. Hak keduanya berkekalan selepas tiadanya. Dan yang ketiga, ta'alluq genggaman dengan berkekalan tiadanya Adamnya selepas wujud. Ya? Baik, tak apalah, saya rasa benda ni memang dah seulang kaji sahaja. Ya? Saya ulang balik yang ketiga. Dan ta'alluq genggaman dengan berkekalan tiadanya selepas wujud. Lepas wujud tak ada pula. Lepas ada tak ada pun. Tak ada pula. Dah tak ada tu tak ada sampai bila-bila sehingga sampai ketikanya Allah Ta'ala dah ada balik, barulah mai balik kan. Ni contoh-contoh tu kita bagi banyak dah yang lepas. Maka kita berpindahlah kepada muka surat 20. Maknanya di sini saya tidak membincangkan dalil-dalil sifat qudrah itu dengan terlalu detail. Sekadar orang kata kita bincang dari sudut ayat yang sedia ada. Tapi sebenarnya kalau bincang secara detail, nampaklah kehebatan ulama-ulama dulu. Dia susun ayat macam nak jawab persoalan orang yang tidak yakin dengan sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca. Dalil qudrat Allah. Dalil qudrat ialah jika ia lemah, nescaya tiada sesuatu pun yang didapati daripada makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala tak larat buat dunia ni, memang tak ada apa dah. Macam itulah maksud dia. Ini terbatal. Apa yang dia kata ini terbatal? Sifat lemah bagi Allah dengan secara automatik terbatal dengan yang dilihat. Maksudnya apa? Bila kita celik atas muka dunia ni, kita tengok segala-galanya terpampang luas cantik, ada belaka, termasuk diri kita sendiri. Itulah bukti kekuasaan Allah. Dengan ini sabitlah berkuasanya Allah Ta'ala. Dan apabila sabitlah ia berkuasa, maka mustahillah ia lemah. Tu cerita dah. Jadi kalau ikut yang sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka itulah dia punya penutupnya. Kalau ikut dalil yang dibincang dalam muka surat yang saya buat kitab tebal ni, panjang lagi lah. Tapi rasa saya tidak bincang ikut dalilnya kerana kita lebih fokus benda yang agak mudah. Sebab bila masuk dalil akal, ada juga benda-benda yang berat kita kena fikir. Memadailah orang kata yang dalil yang dia bagi ini untuk kita faham, ya. Baik. Sebelum masuk kepada iradat, maka pada saya yang kita bincang hampir 2 siri sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala itu, rasa-rasa dah panjang lebar, tu pun tak habis lagi. Tak habis. Ceritanya dalam keadaan kita sederhana, tidaklah terlalu mendalam, ya, tidaklah terlalu mendalam. Baik. Yang kita kena ingatnya, tengok sini lah, tengok sini dari segi sifat qudrah. Sifat qudrah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh masuk dunia ini ke dalam lubang jarum? Tu soalan dia bagi dalam kitab ni. Allah Ta'ala berkuasa apa saja kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Dari sudut itu, maka kita melihat seseolah orang-orang yang melihat kepada kebendaan, menguji hukum akal yang kita pegang, bahasanya Allah berkuasa. Apa benda pun Allah tak boleh buat. Jangan minta yang mustahil saja. Jangan minta yang mustahil bagi Allah. Ingat tu. Kalau masuk unta lalu banjarum, agak-agaknya dia kata bima'na, dengan makna annahu yusaghir dunya atau yuwasi'u samil khair. Dengan makna bila sebut kata pada akal kita setakat ni, boleh tak Allah Ta'ala masukkan dunia dalam lubang jarum yang kita cucuk masuk tak kena orang? Agak-agak boleh tak? Boleh kan? Hak tu jawapan tak tu. Hak ngaji yakin sungguh boleh. Tak cukup mata dia angkat teropong pun. Angkat teropong pun. Teropong tak makan, panggil cucu, tolong cucu. Ya. Pasal sampai lubang jarum tu halwi. Jadi apabila persoalan macam tu, ingat benda ni tak masuk dalam benda yang mustahil bagi Allah. Boleh buat.
Cara dia macam mana? Serah pada Allah. Kalau ikutnya berlaku peristiwa bulan terbelah kepada Nabi SAW ketika mana dicabar, Allah Ta'ala turun bagi pertolongan kepada Nabi, yang akhirnya bulan boleh terbelah, masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Sampai lah kalau tengok image internet, dalam image Google tu nampak garisan bulan terbelah, memang bulan terbelah. Dan satu ayat Quran menyebut iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar. Hampir kepada kiamat as-sa'ah wa insyaqqal qamar, dan akan terbelah bulan. Memang betul ibu. Lah tepi jalan melambat bulan terbelah. Yang saya katakan Google Image tu kan. Tu tanya bagi apa ni melawak kan. Yang tu tambahan ni. Tambahan dia tanya melawak aja bagi lah gantung. Jangan bagi gantung. Okey. Tak boleh banyak sangat tu, sikit-sikit dah. Okey. Baik. Jadi apa cara ulama fikir kalau orang tanya boleh tak? Bila boleh tak, maka ulama tolong fikir macam mana nak jawab. Di antara jawapan dia, annahu yusaghiru dunya wa yuwassi'u samil khayat. Allah Ta'ala boleh bagi kecil dunia dan memperbesarkan lubang jarum. Kan? Pasal benda tu tidak mustahil bagi Allah. Itu cerita dia. Wa in illa kana muhalan. Kalau tak boleh buat macam tu, benda ni jadi mustahil. Baik. Kalau kita mudah cerita macam ni lah kan. Kalau ikut kan, ni dari segi yang hak kita nampak ni, nampak. Sekarang ni perempuan kalau ikut kandungan dia punya lah besar. Besar. Tapi boleh bersalin. Kan? Boleh bersalin, Allah Ta'ala bagi izin bersalin, boleh. Sakit satu cerita lah kan. Boleh bersalin. Pasal apa? Kalau ikut perutnya besar, kalau nak ikut tengok, nak ukur sah perut dengan isi dalam perut, nak keluar lubang kecil, Allahu Akbar. Kan? Minta maaf lah, tak bagi contoh bagi nampak. Kan? Tak pelik tak pelik. Jadi hak tu bagi contoh, bagi senang nampak bahasanya apa yang tidak mustahil bagi Allah, memang ada jalan pelepasnya. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat. Tu cerita dia. Baik. Jadi itulah orang kata di antara benda yang saya boleh bagi contoh. Ada banyak soalan kat sini, saya boleh tak macam cerita. Cumanya nak bagi satu sampel contoh berkaitan dengan kudrat Allah. Allah Ta'ala boleh buat dengan syarat benda tu jangan mustahil bagi Allah. Padahal takat tu. Baik. Yang ke-8, kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik. Iradat artinya berkehendak. Iradat artinya berkehendak. Bila masuk saja iradat artinya berkehendak, itu satu kitab, banyak kitab. Maknanya makna kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah dan di bawah pemerintahannya. Ada tak kalimah yang tak faham? Faham semua no? Faham. Okey. Setiap berlaku. Saya ulang balik. Makna kehendak di sini bahawasanya setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala dan di bawah pemerintahannya. Apa maksud disengaja? Kita kalau ambil faedah apa? Kita kalau nak buat benda tu saja-saja, maknanya bukan dipaksa. Faham tak? Kita tidak terpaksa bina. Allah Ta'ala bila dia nak sesuatu, Allah Ta'ala tidak terpaksa berkait dengan apa-apa. Dia nak tu, dia nak semua. Bukan dia terpaksa dengan sesuatu benda yang mengaitkan kehendak dia. Di antara salah satu mafhum dia. Baik. Dan di bawah pemerintahannya, maknanya sekarang ni bila sebut di bawah pemerintahannya, segala apa yang ada pada benda mungkinat, benda yang harus ada yang terdiri daripada alam ini, memang tidak lari semuanya di bawah pemerintahan Allah. Sebab tu yang Allah Ta'ala ada sebut kan, yang kita ada zikir sembahyang, qulillahum malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu dia. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah, Tuhanku, engkau lah raja segala
Raja segala raja. Kerajaan ni semua hak Allah Ta'ala punya. Ingat dah. Kerajaan semua Allah Ta'ala yang punya. Tu'til mulka man tasya'. Dia boleh bagi kekuasaan kepada siapa yang dia nak, dan dia boleh tarik kekuasaan daripada siapa yang dia hendak, dan dia boleh bagi kemuliaan kepada siapa yang dia nak, dan dia boleh hina manusia kepada siapa yang dia hendak. Pegang hak tu Allahu Akbar, senang, dengan syarat ikut macam Allah Ta'ala hendak. Baik. Sikit lagi. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat apa yang terkadang-kadang disangkakan, kerana berhajat seumpama itu mustahil bagi Allah. Ulang balik. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat. Allah tak anda kita sebutkan aku ni teringin, bermakna kita ni ada berhajat. Tapi Allah tak ada. Tidak ada kalimah berhajat kepada Allah. Allah terkaya daripada Allah terkaya, sifat istighna Allah terkaya daripada sesuatu, daripada makhluknya. Bila sebut hal macam tu, Allah nak buat tu, dia nak buat kat makhluk dia buat benda yang terbaik, tapi bukan kerana terpaksa, bukan kerana terikat, bukan kerana apa-apa. Baiklah. Ataupun disebut sini apa-apa yang terkadang disangkakan. Baik. Maknanya perjalanan dunia ini, apa yang berlaku kepada kita bermula daripada awal dunia. Sebelum ada dunia sampai dunia ni habis berapa kali pun, semuanya berlaku dengan kehendak Allah yang ada hikmah tersendiri, yang bukan Allah Ta'ala terpaksa buat atau terikat dengan mana-mana pihak. Baik. Kerana berhajat seumpama itu mustahil bagi Allah. Ataupun Allah Ta'ala buat kita ni nak suruh Allah Ta'ala kita sembah dia. Ingat? Kita baca Quran kan? Wa ma khalaqtul jinna tersekat dah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada aku. Nampak? Seseolah macam Allah Ta'ala buat kita, dia nak suruh kita sembah dia. Memang betul pun dia buat kita untuk kita sembah dia sebagai tanda syukur. Tapi siapa manusia kalau seorang dunia ni, siapa pun tak nak sembah Allah, tidak kurang Allah, tidak hilang kepentingan Allah, tidak rosak kepentingan Allah. Allah tidak ada kepentingan. Allah hanya nak apa yang hamba buat untuk hang. Apa yang kita buat untuk kita. Sebab tu disebut man amila salihan fali nafsi. Siapa yang buat amalan baik untuk diri dia. Sebab tu sebagai satu contoh, siapa yang melakukan satu ibadat dengan penuh kualiti, semayangnya daripada taharahnya, wuduknya, sampai takbir, sampai bagi salam, sampai selesai wirid, dia buat cukup sungguh-sungguh, cermat elok-elok, yang tu memang hadiah terbesar untuk dirinya sendiri. Pasal apa? Allah Ta'ala bagi hadiah kat dia, dia dah bagus jaga semua, cermat elok-elok, dia semayang dapat khusyuk, dapat tenang, dan akhirnya ketenangan dia dapat, amalan dia buat, semuanya menjadi kefaedah diri dia dunia dan akhirat. Okey, baik. Tapi siapa buat semayang betul aja, atau bersakat nak lari daripada lembaga hasil, baru tutup ya. E-filing baru tutup. Nak lari daripada lembaga hasil, maka dapatlah lari kan, tak kena. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala memang kata itu hati yang kecil hang. Isi tulislah. Tengok tarikh. Resit zakat boleh tipu. Jika amil buat ni zakat harta, tarikhnya bila tahun lepas. Pasal apa? Kira tengok. Rupanya aku dah kena cukai. Tengok baik. Walaupun dari sudut menguntungkan umat Islam, tapi dari sudut peribadi kita, apakah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. Baik. Ia adalah sifat yang ada sejak sedia ada. Minta maaf. Ia adalah sifat yang ada sejak sedia. Sejak sedia tu kena koma patut tu. Kan patut koma tu, masuk koma tu nak bagi senang baca sikit-sikit. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menentukan sesetengah perkara
yang harus ke atasnya pada perkara mungkin, seperti ditentukan sesuatu itu dengan wujud putih, hitam, panjang atau pendek dan seumpamanya. Dia nak apa ni? Tak apa, kita pergi pelan-pelan insya-Allah. Kita pergi pelan-pelan. Okey. Baik. Nak habang apa ni? Rangkap kedua ni adalah pengertian sifat iradah. Ni. Dia tak tulis pengertian tu. Nak habang bagi rangkap kedua ni pengertian sifat iradah. Baik. Ia adalah sifat yang ada sejak sedia. Maknanya dia ada sifat yang berlaku ada pada Allah Ta'ala sejak azali lagi. Dia berada pada zat Allah Ta'ala semenjak azali lagi, yang sama tidak ada awal baginya. Itu maksud sedia ada. Dengan kata lain, sifat iradah adalah sifat yang qadim. Baik. Orang tak sebut sifat azali, sebutnya sifat yang qadim. Baik. Yang berdiri pada zat Allah. Tak mana duduk sifat ni? Sifat ni ada pada zat Allah. Dua dah. Allah Ta'ala. Masuk yang ketiga. Sekarang saya pecah-pecah betul nak bagi senang nampak dia punya cerita dia tu. Yang menentukan sesetengah perkara yang harus ke atasnya. Dia tulis nya dengan huruf besar. Kan? Nya tu n tu dengan huruf besar. Maksudnya apa di sini? Bila sebut ia menentukan setengah perkara yang harus, iaitu menentukan fungsi atau peranan sifat iradah adalah menentukan sesuatu yang harus nak pergi ikut mana. Saya ulang balik. Peranan sifat iradah menentukan sesuatu benda yang harus ada, yang diciptakan oleh Allah mengikut kehendak yang Allah Ta'ala tentukan, yang kita akan bincang sekali lagi. Tapi yang pentingnya kalimah menentukan itulah ibu sifat qudrah. Fungsi utama sifat iradah. Saya takut benda ni direkam kan, orang dengar video. Jadi bila kita sebut menentukan, saya cuba buat sikit bandingan bahawasanya sifat qudrah, dia punya fungsi utama sifat qudrah adalah mengadakan benda yang tiada. Ingat mengada. Tiada. Tapi untuk fungsi utama kepada sifat iradah adalah menentukan, yang disebut dalam bahasa Arab iaitu takhsis. Dia menentukan satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada Lauh Mahfuz sampailah ke dunia, sampailah alam barzakh, sampailah kiamat. Itu dia. Itu fungsi sifat iradah. Jadi bila sebut sini menentukan sesetengah perkara yang harus, dengan bahasa yang kita faham. Dia tak sebut semua benda yang harus. Dia sebut sesetengah. Ingat. Maknanya perbincangan sifat iradah Allah SWT ini, dia bincang hanya sebahagian daripada sifat harus, bukan semuanya sekali. Tapi qudrah semua. Qudrah tadi semua. Sebab tidak ada benda yang ada atas dunia ni kecuali daripada diciptakan oleh Allah. Adanya pun dengan sebab Allah, tiadanya dengan sebab Allah. Okey, sambung. Menentukan setengah perkara yang harus ke atasnya pada perkara mungkin. Maknanya sekarang ni yang saya dah cerita dah tu, apabila dia menentukan setengah perkara yang harus, benda ni bila dah ada, benda ni masa bila dia harus ada, macam mana keadaan dia ada. Dengan kata yang lain, sifat iradah menentukan, orang kata apa, bahasa Inggerisnya apa ya, kriteria yang perlu ada pada benda yang mungkin. Senang kata sifat lah kot, sebab nak bagi istilah satu istilah yang mudah difahami. Ciri-ciri yang patut ada kepada satu benda yang mungkin itu, inilah kerja sifat iradah.
seperti ditentukan sesuatu itu dengan wujud. Maknanya sekarang ni kerja sifat iradah pertamanya menentukan benda ni ada ataupun tiada. Contohlah katakan sini kan, Ustaz Zaki duk tengok jam pukul 9. Ustaz jalan tak main-main lagi hari ni. Duk tunggu depan tu, telefon tak angkat-angkat. Kan? Ustaz Reza telefon, tanya Ustaz Zaki, dah mula ke belum? Dok lagi. Kerja Ustaz Zaki apa dah? Menentukan Ustaz jalan dah sampai ke belum. Tu contohnya, tapi bukan itu kerja Allah. Dah, yang nak bagi orang kata dia punya satu contoh yang dekat, bahasanya pertamanya fungsi sifat qudrah sudah ada ataupun belum ada. Itu je penentuan. Okey, baik, satu. Yang keduanya, hitam putih. Bila sebut hitam putih ni maksudnya apa? Dari sudut sifat. Jadi kalau perempuan dan tuan-tuan nak tulis, senaraikan. Dia ada 6 perkara semua. 6 perkara. 6 perkara. Kalau seadanya saya kurang tak mana, saya buka buku. Saya cerita dalam keadaan saya tak tengok buku lagi. Okay? Pertamanya dari sudut ada atau tiada. Nak tulis ringkas ada/tiada. Tu nak bagi senang. Satu. Yang keduanya, Allah SWT menentukan sesuatu yang mungkin itu dari segi sifat. Putih atau hitam, kelabu atau terang, tak? Hijau atau biru, merah atau kuning. Itu sifat, kan? Baik. Baru 2. 1, 2. Lagi. Maqadir, qadar. Panjang atau pendek. 3 dah. Apa lagi? Masa. Masa kan kita masa ada berapa jenis masa? Dalam perbincangan bahasa Malaysia kita ada berapa jenis masa? Sekarang ni telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Okey, tak apalah. Tapi satu perkara mungkin tidak boleh berada di satu tempat yang ketiga-tiga kata dalam satu masa yang sama. Lah ni saya duduk di Dewan JKK Parit Penibung. Tata kawan telefon, Ustaz jalan, hang masuk bilik guru buat apa? Mustahil. Tu dia. Saja nak bagi contoh begini nampak. Kan? Tak boleh. Baik. Kena buka tak tengok hadis kau. Ambil sikit ni. Tak apa senang. Dia panggil benda-benda yang saya sebut tadi itu untuk mudah faham, dia panggil sifat-sifat yang berlawanan. Yang tidak boleh dua perkara yang berlawanan ada pada satu benda yang mungkin. Tak boleh ada, takkan ada. Jadi kat sini dia bincang tadi kan, saya ulang balik. Pertamanya ada dan tiada. Okey. Yang keduanya sifat. Yang ketiganya masa. Yang keempatnya adalah tempat. 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 Ya. Yang kelimanya adalah maqadir. Maqadir maknanya sekarang ni panjang pendek tu. Kadar. Cukup lagi tu? 5. 2, 3, 4, 5 dah. Tanda dah tu. Dah. Tanda dah. Tak boleh. Bagi kena cukup juga. Okey. Saya ulang balik. Kadar. Jihah. Jihah ni sebut tu arah. Hala. Tu dia orang dapat. Berguna juga buat banyak kitab ni. Sabar nak bagi tolong, senang bagi faham. Jadi ulang balik. Saya ulang dari bawah. Ya. Dia ada qadar, dia ada arah dan hala. Satu arah hala tu satu. Dia ada tempat, dia ada masa, dia ada sifat dan dia ada dan tiada. Semua 6 kan? Ya. Cukup tak kira? Okey. Jadi ceritanya mana-mana makhluk Allah
yang setiap satu perkara daripada makhluk Allah termasuklah diri kita sendiri, tidak boleh bertembung 6 perkara ini Dalam negatif positif dalam satu masa yang sama. satu masa. Contoh kan, kata ada tak ada. Kalau kata hari ni saya tak ada di rumah, ada di Dewan JKK, betul tak? Betul. Betul. Tapi kalau saya ada di JKK, perempuan saya kata, "Lah, dia ada rumah ni, duduk sini dengan saya ni, dalam bilik lagi." Allah. Mustahil. Oh dia. Biar betul. Okey, itu dari segi ada tiada. Kan? Bila kita seimbang tu masuk belakang tu. Yang kedua dari segi sifat. Kawan ni tak puas hati. Yang di rumah tu dia pakai baju warna apa? Okey. Baik. Dia pakai baju kuning ayak, boleh kuning ayak. Kan? Ni warna apa ni? Oren. Macam tu orang saya buta warna. Okey. Telefon dia. Dia rumah dia pakai baju apa? Dia pakai baju Melayu warna oren. Hak bandar orang tengok oren juga. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Ataupun habaq tu. Dia rumah tu gelap sikit. Tak ni putih cerah seri-seri. Lagi tak boleh. Tak boleh. Ataupun satu tempat yang dalam keadaannya sifatnya berbeza. Aku tengok saat jalan tadi, ya Allah, punya lah berseri, putih selah. Tang gigi kau putih sikit kot. Hak seorang lagi pula, ya Allah, kata aku tengok muka dia tadi gelap. Orang kata apa? Jelaga. Bila? Tu tadi tu. Tadi, aku pun tengok tadi. Duduk tadi situ lah. Tak akan boleh berlaku dalam masa satu masa yang sama. Itu dari segi sifat lah. Masa pun macam tu juga tak boleh. Sebab tu kes Ustaz Asy'ari Muhammad masa dia meninggal tu orang jumpa dia di beberapa tempat. Kalau muka siapa dengan dia mungkin betul. Tapi kalau dia sungguh bohong. Sebab saya kat Teluk Intan ada ustazah seorang mai jumpa saya masa majlis tilawah Quran peringkat negeri. Dia kata dalam 7 tahun lepas saya escort peringkat negeri. Ustazah tu mai tanya, Ustaz, sepupu Ustaz tak mari ke? Saya tanya sepupu saya mana? Tu yang duduk kat sekolah tu. Saya jadi dan sekali saya tengok muka dia, dia kata, Ustazah silap orang kot. Saya cakap dengan dialek utara kan. Dia pelik. Pasal apa? Minta maaf Ustaz, saya silap orang. Tu kan. Baik, tak apa nak cerita bagi. Silap. Pelanduk dah serupa tak apa, tapi tak boleh orang yang sama. Tapi kalau lepas tanam malam ni ada rumah lagi haru. Lah kami baru je bumi dah berkenam tadi, bukan lepas dia tak baca Yasin dah rumah. Sudah. Tu kena buat satu pesan. Orang lain tak buat, isteri dia rumah. Macam mana nak test? Kan? Bawa kemian lah rumah tak hilang ni. Kan? Kain kapan nak bagi orang potong duduk ada lagi. Tak tengok semua mi dia duduk atas jadah. Kerja agak elok. Yang tu jangan pakai. Saya pesan jangan pakai. Buat dok hang pergi balik abang dah. Hang pergi balik jangan kacau rumah tangga aku. Ada tu serupa sikit tu bukan dia. Bukan dia suami kita yang original. Original tu tak ada apa dah. Itulah aku buang dah. Sebab itulah jangan duk kalut-kalut. Jangan duk kalut-kalut apa esok. Bila ada kematian dekat kalut. Wah, apa tak aku nuri malam ni, arwah balik tengok kesian, apa tak doa apa pun kat aku. Tak apa, doa buat bila-bila pun boleh. Ya? Baik. Jangan lupa doa je. Okey, terus lagi selepas masa tempat, lepas tempat dia panggil jihah arah dia. Hang tengok ustaz jalan kat mana? Aku tengok dia berdiri tepi pintu. Dok, dia duduk kat tepi jamban. Abang nak cerita tak boleh berlaku dua tempat dalam satu masa orang yang sama, tak boleh. Yang akhirnya miqdarnya qadar. Orang tinggi pokok saya hang tengok ustaz jalan je nak ustaz jalan rendah. Kata dia, pasal apa yang cakap tu orang yang tinggi. Mai pula budak tadi kau ustaz jalan tinggi.
Yang tu betul penilaiannya dari sudut orang yang berbeza, dari sudut orang kata pandangan dia. Tapi sebenarnya kalau saya kata 5 kaki 4 inci tak lari dah. 5 kaki 4 inci tak lari dah. Dia kata betul Ustaz jalan 5 kaki setengah. Tak betul, tak betul. Ataupun dia abang Ustaz jalan, ya Allah aku tengok dia gemuk dia pun. Badan bersih sungguh. Tak ada isi ada isi lah kan. Tak ada lah. Tapi maksudnya abang tidak boleh berlaku pertengahan dua keadaan dalam satu masa. Itu adalah sebahagian daripada orang panggil sifat-sifat yang bertentangan kepada benda yang ada pada makhluk. Jadi kita ni kalau boleh dengan 6 perkara ni kita buat, kita tahu bahwasanya kita ni ada orang kata perantaraan. Masuk perantaraan apa? Sekarang ni kalau tak ke tengah kita ke tepi. Kalau tak di awal kita di hujung. Tengah-tengah tu maknanya sekarang ni itulah maksudnya kesempatan makhluk berada dua persimpangan. Tak pi kiri, pi kanan. Walaupun ada jalan terus. Kan? Maknanya pada saya dalam hidup kita ni kena beringat bahwasanya semuanya ini sifat makhluk yang sementara. Bila sifat makhluk yang sementara, ada kala kita sihat, ada kala kita sakit. Ada kala kita senang, ada kala kita susah. Jarang kita jumpa nampak miskin, kaya besar tayar pecah pun tak larat apa baik. Tiba-tiba orang mai abang kata, tu dia tu orang kaya tu. Hang biar betul cakap. Dia petang-petang aku duk pergi hantar luk ke rumah dia macam mana, kata dia orang kaya. Tak boleh ada dua benda tu masa kecuali dia kena ikut sungguh. Ada duit simpan sampai dia sangat susah macam tu. Sebab ada cerita nama Allah, pok ni buat benda dia simpan duit mana ni di poket. Poket orang nego pasal malam kan, yang poket cucuk ke depan tu cucuk ke depan tu. Bila dia dapat duit benda, dia menego, dia tahan bubur, dia jual, dia dapat semua masuk. Punya fikir sungguh lah, orang kata makan pola kadar apa semua, orang kata tak ada lah teringin nak rasa sedap, rasa mewah-mewah ni kan. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Taala meninggal. Memanglah semua kita sampai juga kan, sampai juga meninggal. Yang seronoknya bila meninggal, anak ada ni tengok pak dia susah, hingga susah sungguh. Orang punya buka beg tu dekat 1,000 beg poket tu. Duit dalam beg poket tu dekat 1,000. Mana cerita betul dia, tak jauh daripada kampung tu kan. Bila anak buka beg duit pak dekat 1,000, punya seronok lah anak-anak dia. Ni harta kami waris pusaka. Yang anak dia bukan arti nak cermat-cermat, anak enjoy Jadi pada saya lah kan, nak cermat boleh kan, nak enjoy boleh, tapi jangan terlalu berat, patut badan. Nak makan sedap tak apa, makan. Okey, nak beli baju elok tak apa, beli. Tak ada masalah kan. Sebab tu orang kata ada setengah orang dia petikai. Dia petikai apa? Dia petikai, ustaz ni tengok baru naik gaji sikit, ambil kata mesti lah. Contohlah kan. Contohlah. Dulu mai kata buruk lah main susah. Dia kata dia gini, lah ni seandainya kita ada kemampuan untuk menggunakan kenderaan yang lebih elok dan selesa, bukan tujuan untuk bermewah, tidak dihalang kita pakai jalan dalam keadaan kita mampu. Itu kena ingat no. Jangan lupa. Jangan sampai Allahu Akbar. Kalau orang tua-tua tu saya teringat nak kata, hang ni tak ada lagi lama heretnya. Gelama heret tak tahu orang belah ni faham ke tak? Hari-hari ikan kering saya ok toge, ikan kering saya ok toge. Toge sekilo 2 kupang. Tomeh tak ada minyak saya ok toge. Kan? Buah ayam, buah kicap, tak buah garam dah. Jimat ni. Buah toge masak sikit dia cepat dalam beg kan. Betul ejeh blok gula sikit bagi ganti ajinomoto. Dah ajinomoto tak orang makan. Tapi kita tak ada ajinomoto tak sedap. Tak sedap. Pada saya lah, saya cara peribadi, siapa masak buah ajinomoto kira tak pandai masak. Tak kurang pakar lah, kurang pakar. Sebab saya tengok orang yang boleh ejeh antara apa? Manis dengan apa tu?
Mana hang masin tu bagi dapat tengah-tengah tu, dapat perisa tanpa guna jenis motor memang hebatlah. Kan? Saya ingat saya tinggal jenis motor daripada 89. Ingat-ingat mak saya dulu pun tak pakai jenis motor. Tu dia. Tapi lah keluar dunia luar tak upaya. Nak lari tak boleh lah. Semua makanan hampir semua ada jenis motor. Baik, ataupun perisa yang seumpama dengan dia. Jadi itu di antara qadar-qadar yang kita boleh bincang mengenai sifat-sifat yang ada pada sesuatu makhluk yang tidak boleh lari. Itu baru cerita muqaddimah bagaimana fungsi sifat iradah